Buletin Didik 16 Januari bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam hormat. Mahu mencabar diri untuk menjadi lebih yakin, pelajar jurusan teknologi automotif Kolej Vocational Keningau Sabah Syahmi Zanurin Sanjay menyertai pembentangan projek di Tokyo, Jepun. Persidangan yang berlangsung selama 3 hari itu disertai peserta dari 28 negara. Syahmi membentangkan projek tahun akhirnya di International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, Tokyo, Jepun semalam. Persidangan dalam talian ini berlangsung selama 3 hari. Anjuran Persatuan Ilmiah ICSAT. Dalam persidangan tersebut, Syahmi memperkenalkan inovasi mengubah suai pemampat spring McPherson agar ia boleh dioperasikan secara elektronik dan berasaskan mekanisme motor. Pemampat spring lazimnya digunakan untuk melonggarkan spring penyerap hentakan kereta untuk tujuan penyelenggaraan dan diketatkan semula apabila penyelenggaraan selesai. Dengan inovasi ini, Syahmi berharap rekaannya mampu mengurangkan penggunaan tenaga manusia dan mempercepatkan proses terbabit dengan lebih selamat. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan memperkasakan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET yang ditawarkan oleh institusi pendidikan di bawah kementerian itu. Ia bagi meningkatkan kebolehpasaran pelajar yang dapat memenuhi kehendak industri. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata pada masa ini kebolehpasaran pelajar lepasan TVET di bawah KPLB berada pada 87 hingga 88%. Ia boleh ditingkatkan dengan mengenal pasti kemahiran yang benar-benar boleh dipadankan dengan industri. TVET di bawah KPLB menawarkan pelbagai bidang kemahiran dan peringkat kelulusan bermula dengan persijilan, diploma dan ijazah. Lazimnya bidang yang ditawarkan mengisi keperluan industri, sebagai contoh industri minyak dan gas atau automotif. KPLB perlu memastikan semua kursus TVET yang ditawarkan mempunyai kekuatan agar dapat melahirkan pelajar yang benar-benar berkemahiran dan mudah mendapat pekerjaan sebaik mereka menamatkan pengajian. Penyusunan semula juga perlu bagi mengurangkan pertindihan kursus latihan yang ditawarkan oleh pelbagai institusi pendidikan di bawah kementerian itu. KPLB mempunyai pelbagai institusi pendidikan berkaitan TVET, antaranya Giat Mara, German Malaysia Institute GMI, UniKL, Kolej Profesional Mara, Kolej Yayasan Pelajaran Mara dan Institut Kemahiran Mara. Hobi mengait lazimnya sinonim dengan kaum wanita. Namun kini aktiviti itu mula diterokai generasi Z. Tidak seperti pelajar lain yang kebanyakannya menghabiskan masa dengan aktiviti bersosial dan gadget. Miza Amal Kuasrina Abdul Razak memilih memanfaatkan masa terluang menghasilkan pelbagai barangan yang dikait sendiri. Bermula dengan tontonan di YouTube, Miza Amal 19 tahun mula tertarik untuk mempelajarinya sendiri bagi mengisi waktu terluang ketika Perintah Kawalan Pergerakan kira-kira 8 bulan lalu. Mengakui rasa bosan terkurung di rumah ketika itu, anak bongsu daripada 5 beradik ini mula menghasilkan baju kait. Awalnya saya tengok Harry Style pernah pakai baju yang saya kait tu, tapi warna dia too bright untuk saya. So saya tukar kepada colour yang lebih macam nude macam tu lah. Lepas tu start from that saya macam benang banyak lagi ni nak buat apa kan. So saya try buat topi, buat bag ke apa ke. Hanya seminggu menjadikan YouTube sebagai guru dalam hobi barunya ini, kini gadis ini sudah mahir mengait dan mampu menghasilkan pelbagai barangan mengikut permintaan. Kebiasaannya, Miza menggunakan teknik single crochet, double crochet dan double half crochet dalam penghasilan produknya. Saya perlukan fokus yang tinggi untuk, kalau buat mengait ni, saya kena kira berapa jumlah chain yang ada. Bila kalau orang kacau ke apa ke, kalau orang panggil ke, so ukuran bilangan tu akan lari. So saya kena macam duduk, tengok movie ke, dengar lagu ke. So saya boleh fokus lah berapa bilangan, nak guna yang mana. Tidak mahu pelajarannya terganggu kerana aktiviti ini, Miza mengambil masa 3 hari hingga sebulan untuk menyiapkan satu-satu barangan bergantung kepada rekaan. Walaupun aktiviti mengait ini sekadar untuk mengisi masa yang terluang, namun Miza sudah mula menerima tempahan untuk menghasilkan pelbagai produk daripada keluarga terdekat dan rakan-rakan.
bertemu kembali. Lebih 2.77 juta individu atau 88.1% daripada populasi remaja di negara ini telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Manakala lebih 2.86 juta individu atau 90.9% daripada kumpulan yang berusia 12 hingga 17 tahun itu sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM menerusi laman COVID Now, populasi dewasa yang telah melengkapkan vaksinasi kini mencecah 22,902,459 individu atau 97.8%. Manakala lebih 23.1 juta individu atau 99% sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Dalam pada itu, 167,955 dos suntikan vaksin diberikan semalam melibatkan dos pertama, suntikan dos lengkap dan suntikan dos penggalak. Peningkatan kes jenayah seksual membabitkan kanak-kanak di negara ini disifatkan sesuatu yang serius dan membimbangkan. Pakar mahupun badan bukan kerajaan NGO menggesa agar perlindungan sewajarnya diberikan kepada kanak-kanak berkenaan. Malah semua pihak perlu berganding bahu mencari jalan penyelesaian termasuk mengenakan tindakan undang-undang yang lebih berat terhadap pelaku agar jenayah seperti itu dapat dibendung. Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF, Datuk Seri Ayub Yaakob berkata, kajian sedang dilaksanakan yayasan itu untuk membantu kerajaan mahupun agensi berkaitan mencari punca kenaikan kes itu. Kita harus memikirkan langkah-langkah ini, melakukan satu kajian segera bagi kita menangani masalah ini. Dan kita bersama MCPF dan rakan-rakan akan cuba mengadakan program untuk meningkatkan kesedaran masyarakat supaya kita dapat memastikan kanak-kanak ini sentiasa dapat perlindungan yang sebaik mungkin dan cuba melihat dari aspek sosial bagaimana pandemik ini menyebabkan berlakunya peningkatan ini. Jadi kerana itu kita perlu juga membuat engagement dengan pakar-pakar. Beliau menggesa langkah agresif perlu diambil semua pihak agar nasib kanak-kanak terbela. Pakar kriminologi bebas Syahul Hamid Abdul Rahim melihat isu ini sebagai satu kerugian buat negara. Justru kesalahan di bawah akta sedia ada perlu ditambah baik. Bukan sahaja meningkatkan hukuman kepada pesalah, dalam masa sama memberi kesedaran kepada semua. Ini merupakan kesilapan pada ibu bapa itu sendiri yang tidak endah kepada anak-anak dan cuai untuk menjagakan anak-anak ini dan terjerumus kepada jenayah seksual. Begitu juga dengan pendidikan agama mungkin berkurangan kepada anak-anak ini. Begitu juga dengan ibu bapa mereka. Cadangan saya ialah untuk mendapatkan hukuman yang lebih deterrent ataupun hukuman yang berat kepada pesalah-pesalah. Jumaat lalu, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata, kesalahan seksual terhadap kanak-kanak menunjukkan peningkatan mendadak hampir 42% antara tahun 2020 dan 2021. Badan Kehakiman akan mengadakan dialog dengan badan eksekutif untuk mewujudkan lebih banyak mahkamah jenayah seksual kanak-kanak untuk menangani kes tersebut. Malah penambahan bilangan jawatan turut diperuntukkan kepada Badan Kehakiman untuk mendengar kes sedemikian. With the pandemic, but a permanent feature of our system. Sebanyak 85,134 tan sisa banjir telah dibersihkan di 6 negeri yang terjejas bencana itu setakat semalam. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, kerja pembersihan membabitkan negeri Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor telah mencapai 98%, manakala Johor mencapai tahap 90%. Semalam sahaja sebanyak 438 tan sisa banjir dibersihkan melibatkan 112 jentera dan 354 pekerja di bawah seliaan SW Corp, Alam Flora dan Idaman. 48,589 tan sisa banjir dibersihkan di Selangor, lebih 34,000 tan di Pahang, lebih 1,000 tan di Negeri Sembilan, 630 tan di Kuala Lumpur dan 139 tan di Melaka. Di Johor pula
sebanyak 275,063 tan sisa banjir telah dibersihkan. Bagi pasca banjir, kementeriannya telah membelanjakan sebanyak 117.5 juta ringgit untuk pelbagai program pemulihan. Selain mengumpul dan mengemaskini data, membabitkan pelbagai pihak seperti Pejabat Daerah dan Jabatan Kerja Raya JKR. Gerakan Misi Pasca Banjir Sukarelawan Institusi Pengajian Tinggi IPT diteruskan dalam menyantuni mangsa banjir. Antara yang giat menjalankan misi bantuan ialah Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. UTHM menggerakkan misi bantuan banjir yang ke-16 diuruskan pasukan sukarelawan IPT itu. Dalam misi kali ini, mereka telah menyerahkan barangan keperluan asas yang diterima hasil sumbangan warga UTHM dan juga orang ramai kepada mangsa banjir di Pancur Pagoh Muar Johor. Pada masa yang sama, lebih 50 sukarelawan bersama staf Kementerian Pengajian Tinggi KPT Edu Hub Pagoh turun membantu bagi kerja-kerja pembersihan di Kampung Jawa Pancur. Ia melibatkan pembersihan di kawasan komuniti seperti rumah penduduk, balai raya dan seumpamanya. Anda juga boleh menyalurkan sumbangan bagi menjayakan misi bantuan banjir UTHM melalui sumbangan ke akaun Yayasan UTHM seperti yang tertera. Ini adalah gambaran mikroskopik bagi batuan yang mengandungi minyak. Haiwan, hidupan dan mikroorganisma yang hidup satu masa dulu mati dan menyimpan tenaga bersama mereka akan bertukar menjadi petroleum yang terperangkap di dalam batuan. Minyak atau petroleum sememangnya terdapat di dalam batuan ini. Kerana itulah kita panggilnya petroleum, petro batu, oleum minyak. Walau bagaimanapun, batu ini akan dikelilingi oleh satu batuan endapan yang sangat padat yang tidak membenarkan minyak ataupun gas mengalir melaluinya. Sehinggalah kita datang menggerudi dan mengeluarkan minyak tersebut. Baiklah. Tradisi lakleh atau menghambat ikan merupakan aktiviti tradisional unik yang dilakukan penduduk kampung Tanjung Piring Nami di Padang Terap, Kedah. Ia menjadi petanda tibanya musim kemarau kerana waktu ini penduduk setempat mencari sumber pendapatan sampingan selepas hasil getah berkurangan. Aktiviti turun-temurun ini menjadi riadah santai penduduk kampung yang secara tidak langsung merapatkan silaturahim. Cuaca panas antara tempoh yang terbaik untuk menangkap ikan kerana pada waktu ini air sungai lebih cetek dan jernih sekaligus memudahkan usaha menghambat. Kalau cik tengok tadi sebelum ni persiapan untuk mengadakan lakleh ni macam saya kata tadilah, dia menggunakan batang pisang yang di sebelah dalam, yang lapisan sebelah dalam sebab dia berwarna putih. Jadi batang pisang tersebut diurai berbentuk tali dan diikat kepada tali dan menggunakan kita kata orang yang ramai lah untuk memegang lakleh tersebut dan terus bawa ke bahagian kita kata pukat ataupun jaring di yang tempat yang diregang tali lah. Jadi apa macam saya kata tadi, apabila ikan tengok dia punya lakleh itu dengan keadaan warna putih dengan pantulan cahaya matahari, dia jadi takut dan tu ke jaring yang kita tahan tadi lah. Aktiviti ini memerlukan 5 hingga 10 orang bergantung kepada keluasan sungai. Kumpulan pertama akan membawa lakleh, manakala kumpulan kedua akan mengetuk permukaan sungai dengan kayu atau buluh bagi menakutkan ikan. Dia pun nak masak beramai-ramai. Kalau kita dapat tengok, masak pun cara tradisional, nasi dalam buluh, masak sup ayam dalam buluh, ayam dibakar, kerabu ikan sardin dengan pucuk putat. Jadi semua benda tu saya rasa menu yang istimewa. Dan bila berkumpul beramai-ramai, masak beramai-ramai, dapat mengeratkan lagi hubungan lah daripada semua lapisan masyarakat. Lazimnya penduduk dapat menaikkan pelbagai jenis ikan, antaranya jenis lampam, sebarau dan baung, sekitar 15 hingga 20 kilogram ikan. Ia juga dijual pada harga RM8 sekilogram dan turut dijadikan pekasam.
Bukan sahaja menangkap ikan di sungai, perubahan cuaca di musim kemarau yang disertai tiupan angin timur kebiasaannya sinonim bagi penduduk setempat bermain waw dan layang-layang. Aktiviti redah sebelah petang itu seringkali dapat dilihat di kawasan lapang termasuk di Bendang. Di pinggir Felda Bukit Tembaga dekat Kuala Nerang, permainan tradisional itu masih diterapkan kepada generasi muda. Walaupun ia kini mudah didapati dengan harga yang tidak terlalu mahal di pasaran, masih ada yang mahir menghasilkannya sendiri. Muhammad Mahzan, 61 tahun antaranya, mahu ilmu membuat waw serta layang-layang diturunkan kepada cucunya, termasuk proses menghasilkan kerangka dengan mendapatkan buluh duri di hutan. Cucu ni kalau tak ada cucu tak buat lah. Benda-benda ni payah. Dah bulu-bulu mana nak ada dah lah ni. Dia payah yang kat mana tu? Payah pertama kali bulu. Yang kedua tu narut ni. Bagi sama berat. Bagi sama imbang dia tu. Sari dan siap tak? Kalau tak pergi ke mana tu siap lah sedih. Waw helang ujarnya cukup popular dan mempunyai ramai peminat di sebelah utara. Ia seakan-akan sama dengan waw merak di Johor, cuma sedikit berbeza dan tidak mempunyai ekor panjang. Buat waw tu dia. Kita dulu. Tak boleh dekat lagi. Ini. Macam surat lebak tu. Satu. Bentuk dia macam mana? Ada waw macam petok. Buat waw petok tu. Seronok main waw. Tengok. Syok sebab apa tu? Dia lari. Main dengan kawan-kawan. Lalu mungkin ni waw, kami jemuk kan. Ni untuk orang buat waw. Waw laut. Sukan dimulakan dengan Liga Perdana Inggeris. 5 perlawanan berlangsung semalam dan awal pagi tadi dengan pertemuan Manchester City menentang Chelsea paling menjadi tumpuan. Jaringan tunggal Kevin De Bruyne memastikan 3 mata menjadi milik The Citizens untuk meninggalkan Chelsea di tangga kedua dengan perbezaan 13 mata. Pertemuan dua pasukan teratas, Manchester City dan Chelsea seperti diduga berlangsung cukup sengit. Namun usaha Chelsea untuk merapatkan jurang mata tidak kesampaian selepas tewas dengan keputusan 0-1 memihak City. Gol tunggal Kevin De Bruyne pada minit ke-70 meletakkan kedudukan City terus kukuh di puncak Liga. Dalam pada itu, Manchester United terpaksa berpuas hati sekadar mengutip satu mata selepas diikat Aston Villa menerusi keputusan 2-2. 2 gol Bruno Fernandes pada setiap babak nyata belum cukup buat United mencipta kemenangan selepas Villa melakukan kebangkitan. Villa merapatkan kedudukan melalui jaringan Jacob Ramsey sebelum Philippe Coutinho menjaringkan gol penyamaan berbaki 8 minit permainan. Keputusan lain, Norwich City ceria merakam kemenangan kedua musim ini dengan menundukkan Everton 2-1. Sementara Wolverhampton Wanderers garang mengatasi Southampton dengan kemenangan 3-1. Pertemuan Newcastle United dan Watford pula berkesudahan dengan keputusan seri 1-1. Ini pula aksi Bundesliga. Robert Lewandowski melakar hat-trick ketika membantu Bayern Munich membenam Cologne dengan keputusan 4-0. Lebih sensasi, Lewandowski turut mencatat gol ke-300 sepanjang penampilannya dalam Bundesliga. Seawal minit ke-9, Bayern sudah di depan menerusi gol Lewandowski yang pada awalnya dibatalkan kerana offside sebelum VAR mengesahkan jaringannya. Bayern terus selesa pada minit ke-25, kali ini melalui sentuhan Corentin Tolisso selepas gerakan 1-2 dengan Thomas Müller. 2-0 tamat separuh masa pertama, penguasaan Bayern berterusan pada babak kedua. Minit ke-62, Lewandowski menggandakan jaringan peribadi dengan menyudahkan hantaran Leroy Sane.
Dan ketajaman Lewandowski terus sukar disekat Cologne apabila penyerang Poland itu melengkapkan hat-trick pada minit ke-74 yang juga jaringan ke-300 di pentas Bundesliga. Keputusan 4-0 yang diraih menyaksikan Bayern terus gah mengukuhkan kedudukan teratas Liga mengumpul 46 mata. Beralih tumpuan ke saingan tenis antarabangsa Adelaide, pemain wildcard tuan rumah Thanasi Kokkinakis cipta sensasi tersendiri apabila bergelar juara. Berdepan Arthur Rinenech dari Perancis, Kokkinakis dipaksa bekerja keras sebelum menang 3 set. Lebih istimewa, ia adalah kejuaraan ATP pertamanya yang diraihkan di tempat kelahiran sendiri di Adelaide. Memang tidak dinafikan kelebihan dimiliki Kokkinakis yang turun beraksi di tempat kelahirannya di Adelaide. Aksi penentuan juara menentang Rinenech nyata cukup sengit. Set pertama memihak Rinenech dengan keputusan 7-6. Bersambung set seterusnya, kedua-dua pemain mempamerkan aksi terbaik. Dan kali ini dominasi Kokkinakis untuk mencatat kemenangan 7-6. Set penentuan langkah kanan diteruskan Kokkinakis mengutip mata demi mata sebelum mengakhiri kemenangan 6-3 bagi menamatkan pertarungan selama 2 jam 38 minit. Ini merupakan kejuaraan jelajah ATP pertama Kokkinakis sejak bermain secara profesional pada Jun 2015. Pendakian merentasi lubang gua berais di kawasan pegunungan mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midya Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.